Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni berapa ke Ramadan? Ramadan yang ke berapa? Alhamdulillah hari ni yang ke-14 kan. Ramadan yang ke-14. So, insyaAllah hari ni Izul akan share something, iaitu cerita tentang sirah. Kan? Sirah yang kita nak, mungkin cerita ni ramai orang tak tahu lah. Sebab ramai orang tahu cerita biasa-biasa, bukan biasa-biasa, maksudnya cerita ni tak masyhur sangat tapi memberi satu impak yang besar kat sebenarnya. Okay, cerita tentang seorang sahabat ni yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ni dia mendapat gelaran. Dia mendapat gelaran daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata gelaran dia adalah setan Quraisy. Setan Quraisy. Kenapa dipanggil setan Quraisy? Tak pernah tanya. Pelik kan? Teruk sangat dia ni kan. Okay. Kisah dia bermula dengan kisah Perang Badar. Kan? Perang Badar di mana masa itu tentera Islam menang kan. Alhamdulillah. Masa itu tentera Islam menang walaupun dengan jumlah yang sikit. 313 lawan dengan 1000. Lepas tu Islam menang kan. Memang satu keajaiban lah. So, daripada kisah tu, maka Umar bin Wahab pun dia masa tu dia duduk. Masa tu dia duduk dengan Safwan bin Umayyah. Di mana sepupu dia sendiri. Dia duduk dekat depan Kaabah. Dua orang tu duduk bersembang lah. Dia orang bersembang. Sekali Umar pun berkata kan dekat Safwan bin Umayyah. Dia kata macam mana ni kita dah kalah kan. Dia orang mengenang kembali. Dia orang macam orang kata flashback lah. Throwback tentang peperangan Badar tu kan. Dia kata Safwan, kita dah kalah kan. Kita dimalukan oleh tentera muslimin yang hanyalah berbekalkan jumlah sedikit tu kan. Kita boleh kalah. And then tokoh-tokoh kita pun boleh kalah kan. And then dengan anak kau, dia kata kat Safwan kan, dengan dia kata kat Safwan dengan bapak kau sendiri mati waktu perangan tu. And then dengan anak aku jadi tawanan kan masa perang tu. Lepas tu sembang-sembang. Lepas tu Umair tu pun kata, Umair tu kata, kalaulah kan, aku dah banyak hutang dekat Mekah ni kan. Masa tu kat Mekah kan, kat Kaabah. Dia orang duduk depan Kaabah sembang kan. So Umair kata, kalaulah hutang aku, keluarga aku ni ada orang nak sara kan, ada orang nak tanggung, maka aku akan bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna pedang aku ni. So bila Safwan dengar benda tu, Safwan terus kata, dah kalau macam tu tak apa, aku tanggung semua family kau dengan hutang-hutang semua kira lansai. Bila dia Umair dengar benda tu, Umair pun kata, okey, aku akan bunuh Rasulullah. Lepas pada tu, maka Umair pun pergilah ke Madinah kan. Masa tu memang Rasulullah pun dengan para sahabat pun buka kira macam buka promotion lah. Nak katanya masa tu kan tawanan banyak masa tu. So Rasulullah buka, kalau siapa yang nak tebus tawanan maka boleh datang dengan membawa harta kan untuk tebusan tawanan. Maka masa tu Umair kan, masa tu nak ceritanya pelik kan. Orang lain semua datang ke Madinah tu untuk tebus tawanan dengan bawa harta, bawa emas. Tapi si Umair ni dia bawa pedang. Pedang tu dia taruh dekat belakang ni tau, macam ready nak bunuh. Standard kalau orang yang macam hanyalah untuk orang kata ready kan, ready macam takut ada musuh, just taruh kat pinggang je. Tapi si Umair ni taruh kat belakang, macam memang ready untuk ni lah, untuk bunuh masa tu. And then once dia sampai Madinah, Umar pun nampak kan. Umar panggil si Umair tu kan, sampai kejar kat sebenarnya. Kata apa sebenarnya tujuan kau datang kan. Maka Umar pun bawa lah kepada Rasulullah sebab dia nak jumpa Rasulullah. So bila sampai depan Rasulullah, Rasulullah tanya, wahai Umair, apa tujuan yang kau datang kan, untuk datang sini? Masa tu Umair dia bukan straight to the point kan. Dia gebang dulu. Dia kata, aku datang nak tebus lah tapi before tu dia kata Rasulullah macam selamat pagi lah, macam baik-baik lah, tunjuk baik kan. Rasulullah pun kata okey tak apa kan. Rasulullah layan dulu. Lepas tu Rasulullah tanya kali kedua, ya Umair, kenapa, apa tujuan kau sebenarnya datang ke sini kan. And then Umair kata, aku macam orang lain lah kan, datang untuk tebus tawanan, nak tebus anak aku sendiri kan. Lepas tu Rasulullah tanya lagi sekali, wahai Umair, jujurlah, apa sebenarnya yang kau datang kan. Sebab apa, mana mungkin kau datang untuk ambil tawanan, untuk tebus tawanan, tapi di leher kau
adanya pedang, kan? Bukannya harta. Ha. Kemudian Rasulullah kata untuk kali terakhir kan, bagaimana dengan pendapat engkau jika aku katakan bahawa 3 hari sebelum ni, sebelum hari ni engkau ada berborak duduk dengan Safwan bin Umayyah di hadapan Kaabah, bercerita tentang throwback tentang kisah perang Badar, and then engkau berjanji pada Safwan bahawa jika keluarga aku ditanggung dan dan segala hutang aku dinasaikan, maka aku akan bunuh Rasulullah dengan menggunakan pedang aku yang aku taruhkan racun. Masa tu memang mukjizat Rasulullah SAW. Allah bagi mukjizat pada Rasulullah bahawa Rasulullah ingat satu-satu perkataan yang diungkapkan oleh Umair bin Wahab. Ataupun perbualan antara dua orang tu Umair dengan Safwan bin Umayyah tu sewaktu di hadapan Kaabah. Maka selepas saja Umair dengar kata-kata tu, kan, apa yang diperkatakan oleh Rasulullah, Umair terus, kan, dia tunjuk sekejap, and then dia angkat kepala balik, dia mengucap kalimah syahadah, kan. So masa tu para sahabat pelik apa ni, tiba-tiba Rasulullah kata, and then tiba-tiba Umair ni mengucap kalimah syahadah, kan. Tapi masa tu kat Umar masa tu dia tahu kan, sebab Umar duduk dekat dengan Rasulullah dengan Umair tu. So dia tahu perbualan antara Umair dan Rasulullah. Para sahabat yang lain pelik kenapa, kan. Dan lepas tu Rasulullah pun suruhlah para sahabat untuk ajarkan Islam kepada si Umair ni. And then tak lama daripada tu, 2 minggu selepas tu Umair pun dia minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke Mekah. Sebab apa? Dia nak sebarkan dakwah. Dia nak sebarkan Islam. And then Rasulullah pun benarkan Kemudian si Umair pun pergilah balik Mekah. And then dia dakwah kepada Safwan. Safwan bila nampak first impression, dia nampak si Umair tu, dia pelik tau. Wahai Umair, masa kau pergi, muka kau masa pergi dengan masa balik ni memang betul-betul lain. Maka jawab Umair kata, wahai Safwan, kau masuklah Islam, kan. Berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Maka dia pun dapatlah mengislamkan orang di Mekah. Okay, nak ceritanya daripada peristiwa ni, kan, apa yang kita boleh nampak sebenarnya, kan. First, mukjizat kan, yang Allah bagi pada Rasulullah. And then kita boleh tengok, kan, walaupun dikatakan, kan, setan Quraisy, kan, yang digelar oleh Umar. Umar selepas kejadian si Umar itu mengucap kalimah syahadah tu, kan, terus Umar kata, sebab Umar dia ada bagi statement sebelum tu. Dia kata Umar ni adalah anjing Quraisy, lebih kurang macam tu. Nak kata paling benci lepas daripada peristiwa tu, Umar kata aku lagi sayang daripada anak-anak aku. Nak ceritanya betapa dia sayang pada Umar tu, kan, selepas dia masuk Islam. So apa yang pengajaran kita boleh ambil, kan, antaranya first, kan, walaupun seorang tu jahat, kan, kalau para sahabat walaupun seorang tu jahat, once dia dah masuk Islam, dia orang punya akrab tu gila babu lah. Astagfirullahalazim. Dia orang punya akraban tu, ya Allah, subhanallah, memang sayang gila lah. So kita kena reflect balik diri kita, kan, macam mana kita sayang antara umat Islam kita, saudara-saudara Islam kita yang ada dekat Syria, malah ada di Afrika, kan. Mungkin Bangla yang ada dekat Malaysia ni, macam mana kita boleh rasa sayang terhadap saudara-saudara Islam kita. And then kita boleh tengok si Umair ni, kan, lantas selepas dia terima Islam, lepas dia berislam, kan, dia terus sampai dengan dakwah. Sebab apa? Dia tahu kebenaran tu, kan. Kita reflect pada diri kita. Kita dah Islam berapa tahun sebenarnya. Hatta memang kebanyakan daripada kita daripada lahir, kan, sejak azali dilahirkan memang dalam keadaan Islam. Maka apa yang cuba kita sampaikan untuk Islam? Malah sekarang kita dikabarkan, kita di-viralkan, kan, dengan dekat social media cerita tentang orang hina Islam, kan. Orang Islam hina Islam sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina Islam, dengan solat main-mainnya, dengan ada agama BTS-nya. Allah Akbar, Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi, kan? So macam mana diri kita ni, kan? Maka marilah sama-sama kita cuba, kan, paling-paling pun kita
laksanakan Islam yang sebetulnya dalam diri kita dan tunjuk contoh baik dengan keluarga kita. Dengan boleh tarik keluarga kita tu lagi bagus lah. Dengan musim PKP ni kan. So insyaAllah itu saja untuk cerita sirah tentang Umair bin Wahab. Makanya dapatlah kita ambil pengajaran dan ibrah daripada cerita tersebut. InsyaAllah itu saja. Stay tune dan salam Ramadan. Assalamualaikum.